warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah alaina fatahan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-236, hadis yang ke-307. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Ghailan haddatsana Abu Ahmad bin Muawiyah bin Hisham. Kedua-duanya berkata haddatsana Sufyan daripada Mansur, daripada Khaisamah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi SAW berpuasa pada sesuatu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Pada suatu bulan yang lain hari Selasa, Rabu dan Khamis. Sebab kadang-kala Ayyamul Bid itu jatuh pada Sabtu, Ahad, Isnin. Pada bulan yang lain Ayyam Bid ataupun hari-hari putih itu, iaitu tanggal 13, 14, 15, tarikh 13, 14, 15 dalam sesuatu bulan itu jatuh pada Selasa, Rabu, Khamis. Begitu. Hadis yang berikutnya, wa bihi qala haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini daripada Malik bin Anas, daripada Abi Nadar, daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada sesuatu bulan yang lebih banyak daripada puasanya pada bulan Syaban.
Sya'ban, bulan sebelum datangnya Ramadan. Jadi sebagai suatu persiapan untuk masuk dalam bulan Ramadan, baginda memperbanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban. Sebab bulan Sya'ban adalah kapet merah yang dibentangkan untuk masuk ke dalam gerbang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kan puasa sepanjang bulan. Jadi Sya'ban itu sudah dilatih. Rasulullah ajar kita untuk latih perut kita untuk berlapar, untuk berpuasa sebelum datang bulan Ramadan, yang nanti fardu untuk kita berpuasa secara wajib. Warm up lah orang kata. Sya'ban ni warm up. Jadi dah mula biasakan perut dengan berlapar, dengan berpuasa sebelum datangnya Ramadan. Dalam ibadah ni Rasulullah memang suka warm up. Macam sebelum ni, sembahyang tahajud pun, sebelum Rasulullah start dengan rakaat yang panjang-panjang, yang berat-berat, Rasulullah start dengan yang ringkas. Tu warm up. Bagi dia bangun tidur pun, bagi dia tak terus terlompat terus. Bangun tidur, duduk dulu, baca beberapa doa bangun tidur, beberapa baca ayat Quran, 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Warm up. Jadi bukan bangun tidur terus terlompat. Maksudnya bangun tidur tu duduk dulu, kasih darah jalan betul-betul dulu, barulah. Tumakninah pun hikmahnya begitu, supaya darah tu betul-betul berjalan, jangan tumakninah. Sekurang-kurangnya satu subhanallah tumakninah. Jangan seperti ayam patuk jagung, kata Rasulullah. Kamu jangan sembahyang seperti ayam mematuk makanan. Tok 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 tok. Laju straight macam kereta api, tak ada stesen berhenti, tak ada terminal nak berhenti. Jadi sujud biar ada tumakninah, darah berjalan dulu. Dia duduk, darah pun mula sekata balik. Jadi tak terlalu pantas, berturut-turut. Baik. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Muhammad bin Ghailan haddatsana Abu Daud haddatsana Syu'bah daripada Yazid Ar-Rishk berkata, aku mendengar Mu'adzah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, adakah baginda Rasulullah SAW berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, hari apa yang baginda berpuasa? Beliau menjawab, baginda tidak peduli hari apa baginda berpuasa. Sebab tengok, kadang 13, kalau pertamanya kalau 13, 14, 15 hari bulan itu jatuh pada Sabtu, Ahad, Isnin. Kalau jatuh pada Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari itu. Itu daripada satu segi. Daripada satu segi, kadang-kadang Rasulullah SAW satu hari puasa, satu hari ketika awal bulan, satu hari pertengahan, satu hari akhir. Kadang-kadang Rasulullah puasa Khamis dan Jumaat. Khamis bagi dia puasa dan sekalikan dengan Jumaat. Tapi yang penting Rasulullah ini orang yang istiqamah, Berkata Abu Isa, iaitu Imam Tirmizi, Yazid Ar-Rishk merupakan Yazid Ad-Dubai Al-Basri. Baik, kita tinggalkan itu kerana technicality hadis. Hadis berikutnya, bihi qala haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani haddatsana Abdah bin Sulaiman daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, hari Ashura merupakan hari yang dipuasai oleh kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura
Apabila tiba di Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Ashura dan memerintahkan untuk berpuasa hari Ashura. Apabila difardukan, iaitu diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itulah puasa yang wajib dan ditinggalkan puasa hari Ashura. Bagi sesiapa yang ingin berpuasa, maka berpuasalah, dan sesiapa yang ingin tinggalkan, maka tinggalkanlah. Hari Ashura yang tempoh hari 10 Muharram itu, Ashura daripada perkataan Asyarah. Asyarah 10, Ashura yang ke-10. Sebelumnya dipanggil hari puasa Tasu'a, hari ke-9. Tasu'a daripada Tis'ah, Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyarah. 9, 10. Tasu'a. Baik. Hari Ashura, orang Arab jahiliah dah puasa dah hari Ashura, dan orang Yahudi pun puasa hari Ashura. Ya. Baik. Arab jahiliah, kenapa mereka puasa hari Ashura? Maksudnya Rasulullah tumbuh membesar dalam keadaan tengok orang kafir Quraisy pun dah puasa hari Ashura dah. Bagi dia tumbuh membesar. Ya. Tengok orang puasa hari Ashura. Kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, tengok orang Yahudi pun puasa Ashura. Ya. Baik, yang berkenaan Yahudi itu, baginda ke Madinah, tengok orang Yahudi puasa hari Ashura. Maka Rasulullah bagi tahu pada sahabat, cuba tanya mereka, kenapa mereka puasa hari Ashura? Maka sahabat pun pergi tanya, kenapa kamu orang Ahlul Kitab Yahudi puasa hari Ashura? Dia kata, ini hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun, di mana laut terbelah. Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel berjaya menyeberangi lautan. Lalu laut yang sama itu menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Maka kami meraihkan hari tersebut. Kami meraihkan. Kemudian berita itu sampai pada Rasulullah. Rasulullah kata, kita lebih berhak untuk meraihkan. Maksudnya kita lebih berhak untuk merayakannya dengan berpuasa. Kita menyambutnya dengan membuat ekstra amalan, iaitu berpuasa. Ya, ekstra amalan, berpuasa. Di situ ulama ambil kefahaman, oh, Rasulullah tambah amalan pada hari tersebut. Maksudnya untuk mempelbagaikan amalan-amalan takarub pada hari tersebut adalah sesuatu yang terpuji. Bagi dia tunjuk puasa sebagai indikator. Akan tapi nanti ulama lah yang memahami bahawa bukanlah maksudnya hanya berpuasa pada hari tersebut, tetapi dipelbagaikan lagi amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah SWT. Dipelbagaikan lagi amalan-amalan soleh pada hari tersebut. Bukan terhad hanya berpuasa sahaja. Ada orang lurus, dia tu dah Nabi kata puasa-puasa je lah, buat apa nak buat benda lain. Ya, bid'ah dia kata. Nabi kata puasa je. Jadi dia nak kita puasa je. Benda-benda lain Nabi tak buat hari Ashura, tak payah buat, dia kata. Ini kefahaman yang silap, orang yang lurus bendul. Baik, kalau dia nak faham macam tu, dia kena faham dia dan dalam circle dia sahaja. Dia jangan bid'ahkan orang lain. Dia jangan bid'ahkan orang nak buat bubur Ashura, nak agih-agihkan bubur Ashura. Tak payah nak bid'ahkan, nak syiahkan, tak payah. You tak setuju, okey, you buat puasa je. Jangan kacau orang nak buat bubur Ashura, nak buat sedekah, nak agih-agihkan. Tak payah kacau yang tu. Ya. Tak payah kacau orang nak pergi ziarah rumah anak yatim, nak sapu kepala anak yatim. You jangan kacau. You nak puasa, you seorang puasa. You kata nak rigid, kata Nabi puasa je. Okey, you saja puasa. Jangan kacau orang lain yang puasa dan nak buat amalan yang lain. Ya. Jangan kacau orang yang nak meluaskan perbelanjaan untuk isi rumah pada hari Ashura. Lebihkan isi belanja rumah. Jangan kacau yang tu. Jangan nak bid'ahkan orang. Ya. Masalah orang-orang yang lurus bendul ni, dia akhirnya dia menghalang orang untuk melakukan ekstra amalan soleh.
dengan kefahaman dia yang silap. Kefahaman dia, kalau Nabi tak buat, therefore janganlah buat. Sedangkan itu bukan hukum, cara hukum dalam agama kita diambil, ya. Hukum hakam dalam agama kita, bahkan dalam usul fiqah, sebab dalam pembentukan hukum hakam dia ada kaedah-kaedah, dia ada metodologi, dia ada pedagogi, dia ada usul kaedah yang tertentu untuk menentukan suatu tu hukumnya boleh atau tidak boleh, hukumnya itu sunnah ataupun bid'ah, ya. Dia ada metodologinya, dia, dan yang metodologi orang yang saya sebut tadi, Lurus Bendul, yang dia kata kalau Nabi tak buat, jangan buat, ini langsung tak ada dalam kaedah fiqah. Ini tidak ada dalam kaedah fiqah, ya. Kalau Nabi tak buat, jangan buat. Tak ada dalam hadis, ya. Kalau tak ada dalam hadis, kalau itu kuliah duha jangan buatlah. Sebab tak pernah dengar Rasul kata, wahai umatku, berkuliah duhalah engkau. Tak pernah dengar pula. Wahai umatku, berkuliah subuhlah engkau. Wahai umatku, berkuliah maghriblah engkau. Tak pernah, ya. Sebab benda baik ni, ulama tak guna kaedah kalau Nabi tak buat, therefore jangan buat. Dan ini segelintir pihak yang menggunakan kaedah ini, anak-anak muda kita terikut-ikut. Mak nak pergi mana tu? Marhaban. Tak ada dalam hadis, mak. Abah nak pergi mana tu? Maulid. Ada maulid. Tak ada dalam hadis, Nabi tak buat. Jadi dia jadi kaedah fiqah. Sedangkan di sisi ulama mujtahid, ulama fuqaha, ulama yang berfatwa hukum hakam, tak guna langsung kaedah kalau Nabi tak buat, jangan buat. Tak ada. Benda tu tak ada. There is no such thing dalam hukum hakam fiqah. Anak-anak muda kita terikut sebab benda tu mungkin nampak rasional. Nabi tak buat, kenapa kita nak memandai-mandai buat? Maksudnya kita lebih pandai daripada Nabi. Masalahnya seolah-olah mereka ni lebih pandai daripada fuqaha, 4 mazhab yang besar, dan kemudian diikuti oleh ramai ulama yang mengikut sistem yang sama. Mereka bukan ikut secara membuta tuli, tetapi memang berdasarkan hadis-hadis. Memang para sahabat memang ramai yang buat. Mereka tak tunggu Nabi cakap dulu baru mereka buat, ya. Melainkan kalau benda tu benda wajib, ya itu memanglah benda-benda wajib, benda-benda fardu, itu kena tunggu apa yang Nabi buat. Tapi benda-benda sunat, benda-benda yang mendekatkan diri pada Allah SWT, mereka tak tunggu Nabi buat dulu baru mereka buat, ya. Mereka berdasarkan neraca kefahaman mereka bahawa benda tu baik, mereka akan lakukan walaupun Nabi tak pernah buat benda tu. Banyak berlaku daripada kalangan sahabat Nabi, ya. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal. Beliau ada satu amalan, ya, yang setiap kali beliau batal wuduk, beliau ambil wuduk dan beliau sembahyang tahiyatul wuduk. Dan kita tak pernah dengar Nabi buat macam tu, tak ada dalam hadis, ya. Jadi ketika malam Isra dan Mi'raj, Nabi SAW masuk dalam syurga dan beliau terdengar tapak kaki Bilal. Sebab beliau kan sahabat baik, beliau kan dah lama dengan Bilal. Jadi baginda tahu cara tapak kaki Bilal, pun tahu cara tapak kaki. Macam dulu rumah kita papan, bapak kita datang, kita tahu ni ayah kita. Ini kita tahu mak kita. Ini tahu ni alung kita. Ini tahu acik kita. Semua kita tahu. Jadi Rasulullah kenal, ini tapak kaki Bilal ni, ya. Lepas tu bila Rasul turun ke dunia, jumpa saya Bilal. Bilal, apa amalan kau? Apa amalan kau? Aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Kata tak ada apa-apa Rasulullah, biasa-biasa je. Tapi adalah satu amalan ni,
Kalau saya setiap kali batal wudu, saya ambil wudu dan sembahyang sunat, sembahyang sunat 2 rakaat. Maksudnya solat sunat menghormati wudu. Itu panggil tahiyatul wudu. Oh, Rasul kata ya, sebab inilah. Jadi solat sunat tahiyatul wudu ni kita tak jumpa dalam hadis. Ya. Jadi itu menyebabkan Rasulullah terdengar tapak kaki Sayyidina Bilal melakukan sesuatu yang tak pernah pun dijumpai dalam hadis yang Nabi buat. Ya. Setiap kali batal, ambil wuduk dan sembahyang. Ya. Pada suatu ketika dalam hadis sahih, Rasulullah sembahyang jadi imam. Kemudian ketika Rasulullah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya. Lepas tu ada satu orang sahabat di belakang, dia sambung, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Padahal Nabi tak pernah sambung itu. Nabi tak pernah sambung hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rasulullah ajak Rabbana walakal hamd. Habis solat, Nabi SAW tulis, siapa yang cakap tadi itu? Siapa yang sebut tadi waktu i'tidal? Oh, sahabat tadi, alamak. Saya ya Rasulullah. Datang dekat. Baik. Saya tanya ni bukan untuk mencela, akan tetapi untuk memuji, kerana tatkala selepas engkau menyebutkan bacaan itu, aku melihat malaikat datang berebut-rebut daripada langit untuk menulis catatan amalan apa yang kau sebutkan tadi. Nabi tak pernah buat. Jadi sahabat dengan neraca dia buat dulu. Dia tak tunggu Nabi buat dulu baru dia buat benda yang baik. Jadi kita pun boleh baca Rabbana, sama ada kita sembahyang jemaah ataupun tidak sembahyang jemaah, sembahyang bersendiri, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, Allahu akbar. Ya. Kemudian dalam hadis sahih juga, dia ada satu orang sahabat ni jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, di tempat saya ni ada imam solat. Dia lepas setiap kali baca surah, dia baca qul huwallahu ahad. Ya, maksudnya dia baca Al-Fatihah, lepas tu dia baca surah, kemudian mesti dia akan end up dengan surah Al-Ikhlas, baru dia rukuk. Baik rakaat pertama, baik rakaat kedua, dia mesti sudahi dengan surah Al-Ikhlas dulu, baru dia rukuk. Padahal Nabi tak pernah buat. Iaitu baca surah, lepas tu baca surah Ikhlas, baru rukuk. Maksudnya ada 2 surah lah baca. Lepas Al-Fatihah ada 2 surah baca. Kalau surah pertama dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah kedua Qul hu, baru rukuk. Rasul kata, panggil imam kamu. Dia pun datang menghadap Rasulullah. Rasul kata, benarkah berita yang sampai pada aku bahawa setiap kali engkau jadi imam sembahyang, setiap kali selesai bacaan surah, engkau akan tutupi dengan surah Al-Ikhlas, baru engkau rukuk? Benar ya Rasulullah. Mengapa kau lakukan yang sedemikian? Beliau mengatakan bahawa kerana saya sangat cinta pada surah Al-Ikhlas. Jadi setiap kali nak rukuk, saya baca dulu surah Ikhlas. Oh, kalau begitu kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam syurga. Jadi para ulama apabila mereka membentuk hukum hakam, mereka lihat macam mana para sahabat memahami agama ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan just simply that if Nabi sallallahu alaihi wasallam didn't do it, therefore we cannot do it. No, it's just not simple as like that. Bukan macam tu pembentukan hukum hakam. Mudah-mudah nak membida'ahkan, menyesatkan orang lain dengan menghukum, mengatakan ini semua terseleweng sebab Nabi tak buat. Ilmu Allah ni luas.
Jangan cepat menghukum. Ya. Saya lihat pihak yang sebegini, ya, yang suka menghukum begini, keilmuan mereka kebiasaannya tidak bersanad. Sebab antara kelebihan sanad ini adalah dia bukan kita belajar ilmu saja, tapi kita belajar metodologi kefahaman ilmu agama itu. Kita mewarisi neraca macam mana nak faham hukum hakam agama. Neraca tu yang menyebabkan kenapa mufti-mufti kita tak membida'ahkan orang buat tahlil, kenduri arwah. Kenapa mufti-mufti kita tak membida'ahkan orang buat maulid dan sebagainya, membuat talqin. Sebab majoriti mufti-mufti kita, saya sebut majoriti sebab mungkin ada satu mufti belah utara mana, wallahu alam, yang mungkin tak sebulu dengan majoriti mufti-mufti yang lain, ya. Jadi majoriti mufti-mufti yang lain semua mengesahkan ini adalah amalan yang baik dilakukan oleh umat Islam, ya. Kalau benda tu sesat, bid'ah, dah tentu fatwa akan keluar, malah akan dikumandangkan di khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni memang daripada masa ke semasa akan diumumkan manakah ajaran yang menyeleweng, manakah kelompok yang menyeleweng, apakah amalan yang terseleweng. Daripada masa ke semasa, Jabatan Agama Islam akan gunakan mimbar Jumaat untuk sampaikan kepada masyarakat apakah isu-isu dan juga unsur-unsur yang menyeleweng daripada kalangan umat Islam. Tapi amalan maulid, amalan tahlil, kenduri arwah, talqin, ya, baca yasin malam Jumaat tidak disebut sebagai bid'ah, ya. Bahkan amalan yang dianjurkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi apabila ilmu itu kita belajar daripada orang-orang yang mewarisinya secara neracanya yang betul, di situ kita akan dapat kefahaman yang benar dalam agama. Kalau kita mewarisi ilmu daripada orang-orang yang tak jelas sanad keilmuannya, dia akan sempit kefahamannya dan anak murid jadi sempit. Bila jadi sempit, semua orang salah, semua orang sesat, semua orang buat khurafat, semua orang buat syirik kufur. Ini sebab apa? Sebab dia ada rigidity dan kesempitan. Sebab dia tak ada neraca yang benar, neraca yang sahih dalam memahami hukum hakam agama, ya. Nak pergi mana mak tu? Kenduri arwah Nabi tak buat mak. Bid'ah. Bid'ah ni mak sesat, sesat masuk neraka. Jangan pergi tahlil mak. Mak dia pun tahlil kan baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah masuk neraka. Tok kesempitan dia tadi dah jadi kacau. Dia kacau keharmonian, kacau kefahaman yang selama ini generasi demi generasi ulama jaga dengan penuh kecemburuan. Tiba-tiba pihak yang kesempitan fikiran ini bid'ah, tahlil bid'ah, sesat, sesat masuk neraka. Maulid bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Kasihan anak-anak muda, ya. Sebab pihak ini mereka datang dengan slogan kita kena ikut Al-Quran dan hadis sahih. Slogan ni dia dapat tarik anak muda, seolah-olah kita yang ikut mazhab ni tak ikut Quran dan hadis sahih, ya. Kita kenal, jika kita kenal orang-orang yang mengikut pihak segelintir seperti ini, kita doakan Allah kembalikan dia ke pangkal jalan, ya. Kita doakan dan sangka baik pada dia, insya-Allah, ya. Baik. Baik. Itu orang Yahudi puasa Ashura sebab Nabi Musa. Dan Rasulullah pun tak tanya lebih-lebih, betul ke 10 Muharram tu Nabi Musa terselamat? Sejauh mana orang-orang Yahudi ni pasti 10 Muharram. Benda yang tak perlu ditanya lebih, tak perlu, ya. Sebab Nabi dah tahu memang peristiwa tu benar-benar berlaku. Jadi kalau ada catatan sejarah mengikut satu pihak, walaupun pihak tu banyak menyeleweng Taurat kan, Yahudi, tapi sebab itu sumber sejarah yang ada,
Jadi gunakanlah saja itu untuk sebagai kesempurnaan untuk nak meraihkan hari tersebut. Sebab kalau tak guna sumber sejarah yang tu, takkan sambutlah benda tu. Kalau tak ada sumber sejarah langsung untuk nak raihkan kemenangan Nabi Musa, benda tu takkan disambut. Jadi Rasulullah kata, okey, alang-alang dah dia kata 10 Muharram, kita guna itu saja. Ya. Walaupun kalender orang Yahudi ni sebenarnya memang lain daripada kalender orang Arab. Memang lain. Ya. Tapi Rasulullah tak tanya lebih-lebih, sebab benda yang tak perlu nak diselidik secara lebih-lebih, tak perlu. Sebab benda tu sia-sia. Cukup dia kata, okey, 10 Muharram tu peristiwa Nabi Musa selamat. Okey, cukup Nabi SAW tahu peristiwa tu yang benar-benar berlaku dalam lipatan sejarah. Itu dah mencukupi. Tarikh bila tu tak perlu. Kalau betul, kalau salah pun 10 Muharram, kita tetap dapat spirit untuk raihkan kemenangan Nabi Musa. Kalau benar pun Nabi Musa kalau peristiwa itu bukan berlaku pada 10 Muharram, spirit untuk meraihkan itu sudah ada. Daripada hadis ini juga ulama dapat memahami bahawa kisah-kisah Israiliyat boleh diambil apabila ini tidak bercanggah dengan kefahaman asas agama kita. Israiliyat, kisah-kisah yang datang daripada orang-orang Bani Israel, boleh diambil, tak ada halangan. Baik, itu orang Yahudi. Tapi Rasulullah membesar di Mekah. Orang Arab jahiliah dah memang sejak zaman berzaman puasa hari Ashura. Dah, kenapa puasa hari Ashura? Baik, yang ini tak disebutkan dalam hadis. Akan tetapi ada satu riwayat. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa hari Ashura adalah hari di mana Nabi Ibrahim terselamat daripada api. Maksudnya Nabi Ibrahim 40 hari berada dalam api, dan hari beliau terselamat adalah pada hari Ashura. Maksudnya beliau keluar dalam keadaan sejahtera, tak terbakar walaupun satu bulu romanya sekalipun. Keluar hari yang ke-40 tu adalah hari Ashura. Ya. Dan orang Arab adalah keturunan Nabi Ibrahim. Semua orang Arab pada zaman Rasulullah dah memang keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Ya. Semua Arab. Jadi semua Arab memang pandang tinggi kepada kedudukan Nabi Ibrahim. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, mereka raihkan orang Arab ni. Sebab tu Rasulullah sejak daripada kecil tumbuh membesar, sebelum jadi Nabi, tiap-tiap tahun orang Arab datang buat haji. Buat haji ni bukan zaman Rasulullah jadi Nabi, ya, ataupun lepas daripada haji wida baru bermula ibadah haji. Untuk haji ni lebih kurang saja. Lebih kurang. Maksudnya mereka ada tawaf. Orang Arab jahiliah lagi, sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir lagi, orang Arab keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail ini, mereka dah memang, pertamanya memang tawaf Kaabah. Mereka setiap tahun Zulhijjah mereka akan datang Kaabah, tawaf Kaabah, akan sa'i antara Safa dan Marwah, akan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, Mina, akan lontar jumrah dan akan sembelih korban. Ini dah berjalan sejak zaman dulu lagi, sebelum Rasulullah lahir lagi. Orang Arab dah memang buat setiap tahun. Cuma zaman Rasulullah tu ada berlaku penyelewengan sikit lah, yang mana orang-orang di samping mereka menyembah Allah, tapi mereka letak berhala-berhala juga di sekeliling Kaabah. Dia kata yang ini dewa-dewa, seolah macam dewa-dewa dia lah. Dalam keadaan mereka tetap mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, mereka tetap mengakui Allah, orang Arab jahiliah ni. Tapi yang berhala-berhala ni, ini sebagai Tuhan sebagai dewa lah. Dewa hujan, dewa ini, dewa anak, dewa safar, dewa rezeki, dewa hujan, macam-macam. Dan penyelewengan lagi, mereka tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Lelaki tawaf belah siang, perempuan shift malam, tawaf belah malam, ya, tanpa seurat benang.
Sebab mereka kata takut kita punya pakaian ni ada benda-benda haram, syubhat. Orang Arab sangat sensitif. Bab Kaabah mereka sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Jadi takut pakaian dia bawa ni ada bersumber daripada haram, ada syubhat, ada daripada hasil loan bank, ada interest, ada syubhat, abu-abu, riba. Jadi ginilah, kita ni rumah Allah ni, rumah suci ni. Kita ni takut tawaf bawa benda haram, telanjang lah, free show. Dan belah malam perempuan, gelap. Siang lelaki. Dan binaan yang Nabi Ibrahim bina sebenarnya bukan macam Kaabah sekarang. Yang Nabi Ibrahim bina sebenarnya yang bersambung sekali dengan Hijr Ismail. Dulu Hijr Ismail tu ada tembok lagi tinggi. Jadi dulu bukan cube lah, dulu dia macam cube atau bersambung jadi bulat ke depan macam ni. Macam ni. Tapi kemudian yang bahagian tu runtuh. Beratus tahun orang Arab tak betulkan kerana takut harta orang Arab ni dah banyak bercampur dengan syubhat. Begitu sensitifnya mereka dengan Kaabah. Jadi sampai zaman Rasulullah benda tu terbiar jadi macam tu. Tapi yang sebenarnya Rasulullah teringin nak buat seperti mana Nabi Ibrahim buat sebenarnya. Tapi sebab dia kata orang Arab ni masih kuat lagi tradisi dia, jadi dia biarkan dalam keadaan yang seperti itu. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya, kalau siapa tak dapat sembahyang dalam Kaabah, dia boleh pergi Hijr Ismail. Jadi Siti Aisyah sebenarnya pernah tanya Rasulullah, saya teringin nak masuk dalam Kaabah. Sebab Kaabah ni sentiasa berkunci. Dia ada penjaga kunci. Daripada sebelum zaman Rasul lagi, ada satu keluarga khusus turun-temurun akan pegang kunci mangga Kaabah. Kita jangan ingat pintu Kaabah zaman sekarang je tertutup. Sebelum zaman Rasulullah dah memang tertutup. Memang tak ada siapa masuk, kecuali orang-orang yang tertentu sahaja. Jadi Siti Aisyah teringin nak masuk dalam Kaabah, nak sembahyang dalam Kaabah. Rasul kata, kamu sembahyang je dalam Hijr Ismail. Tu Kaabah lah tu. Itu dalam Kaabah. Sembahyang dalam Hijr Ismail bermakna sembahyang di dalam Kaabah, kerana itu bangunan asal Kaabah. Jadi kalau ada di antara kita ni yang pernah sembahyang dalam Hijr Ismail, insya-Allah kita sembahyang dalam Kaabah lah tu. Itu bangunan asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Tapi dengan syarat dia tidak sembahyang saf yang paling belakang sekali itulah. Yang C tu kan, dia bukan sembahyang di dekat dengan C tu. Sebab C tu dia dah pada zaman pemerintahan siapa tu dia kebelakangan sikit. Jadi asal binaan Kaabah tu sebenarnya dia ke depan lagi, ke depan sikit berapa meter, 1,5 meter gitu ke depan lagi. Jadi semakin dekat dengan kita ke arah Kaabah, semakin kita sebenarnya memang berada dalam Kaabah yang sebenar. Tapi yang C tu sebenarnya itu bukan asal Nabi Ibrahim. Asal Nabi Ibrahim di arah dekat lagi ke arah Kaabah. Sebab yang C sekarang ni ada zaman dulu pemerintahan dia ke belakang sikit untuk nak luaskan bahagian tu. Baik. Adapun hari Ashura, ada riwayat yang lain mengatakan banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa agung yang hebat yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku pada hari tersebut kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Terselamatnya Nabi Ayub daripada penyakitnya hari Ashura, sembuhnya secara sepenuhnya. Terselamatnya Nabi Yunus terkeluar daripada perut ikan selama 40 hari di dalamnya pada hari Ashura. Nabi Yusuf AS dikeluarkan daripada perigi pada hari Ashura, dicampak oleh saudara-saudaranya dan perigi, dikeluarkan pada hari Ashura. Nabi diterima keampunan ya. Nabi Adam diterima keampunan pada hari Ashura. Tak silap kiamat pun berlaku hari Ashura.
Hari Ashura Jumaat. Hari Ashura hari Jumaat itu berlakunya hari kiamat. Baik, sebelum difardukan puasa Ramadan, puasa Ashura adalah wajib ke atas umat Islam. Akan tetapi setelah datangnya kefarduan puasa Ramadan, maka kefarduan puasa Ashura telah gugur, tapi terbaki hukumnya sunat. Puasa hari Ashura pada asalnya wajib, tapi apabila Allah turunkan kefarduan puasa Ramadan, maka Ashura dah tak fardu, tapi dia jadi sunat. Siapa yang Rasul kata, siapa yang mampu puasa hari Ashura puasa, siapa yang tak mampu tak menjadi dosa. Baik, hadis yang berikutnya, biqala hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Alqamah rahimahullah berkata, aku bertanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari untuk melakukan sesuatu? Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan secara berterusan. Siapakah di antara kalian yang mampu untuk melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukannya? Ya, mengkhususkan. Sebab Rasulullah ni sentiasa dalam beramal, jadi dia tak ada pengertian khusus. Ya. Adapun kita ni umat yang lemah. Yang lemah ni kita setkan baca Yasin malam Jumaat. Ya. Kalau Rasulullah tiap-tiap hari baca Yasin. Ya. Tapi umat ini ulama nak permudahkan, sebab umat ni lemah. Kalau tak set malam Jumaat, setahun penuh pun tak baca Yasin. Iya, setahun penuh berlalu tak baca Yasin. Ya. Jadi ulama nak permudahkan, setkan masa, bukan mewajibkan. Ya, ulama tak mewajibkan. Siapa yang nak baca Yasin malam Jumaat silakan, siapa yang tak nak, tak ada ulama kata berdosa, tak. Ya. Bahkan Siti Fatimah juga melakukan suatu perkara yang khusus yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu beliau mengkhususkan setiap hari Jumaat beliau akan ziarah perkuburan syuhada Uhud. Siti Fatimah, beliau akan keluar daripada Madinah menuju ke perkuburan Uhud setiap hari Jumaat untuk menziarahinya dan sembahyang 2 rakaat di situ dan berdoa dan menangis. Siti Fatimah sampai beliau wafat. Rasul tak pernah melakukan setiap minggu. Dalam hadis sahih menyebutkan Rasulullah buat tahunan, cukup haul. Katakan kalau syuhada Uhud tu meninggal 17 Ramadan, katakan setiap 17 Ramadan waktu puasa Rasulullah bawa para sahabat untuk menziarahi perkuburan Uhud setiap tahun sampai Rasulullah wafat. Rasul tak buat mingguan. Mingguan dibawa oleh Siti Fatimah. Tapi adakah salah? Tak salah. Ya. Sebab Siti Fatimah tak mewajibkan setiap Jumaat. Beliau hanya nak khususkan hari Jumaat, mungkin hari yang beliau sesuai untuk nak lebih takarub kepada Allah SWT, dan beliau nak ambil keberkatan di mana dikebumikan orang-orang yang soleh. Ya. Kerana ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis dapat diketahui bahawa doa adalah sangat dianjurkan di sisi kubur para nabi-nabi dan para wali-wali. Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala menyebutkan bahawa doa adalah mustajab di sisi kubur para nabi dan kubur para wali. Doa adalah lebih mustajab di sisi kubur para nabi dan di sisi kubur para wali. Sebab tu Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj pun patutnya boleh terus jumpa Allah, terima perintah solat, habis selesai beres. Tapi ziarah kubur Nabi Musa dulu, sembahyang 2 rakaat dulu di situ. Di mana? Di sisi kubur Nabi Musa, berdoa dulu pada Allah, naik balik Burak.
Ziarah pula kubur seorang wali Allah wanita bernama Masyitah. Rasulullah kata harum bau wangi kuburnya, semerbak bila lalu di situ. Masyitah ni siapa? Tukang sikat Fir'aun yang beriman pada Nabi Musa lalu dihukum bunuh oleh Fir'aun. Wali Allah wanita nama Masyitah. Ziarah kuburnya. Kalau ziarah kubur Nabi dan wali tidak signifikan, dalam Isra dan Mi'raj Rasulullah sudah tentu tak dibawa borak untuk dibawa ke situ. Baik terus melintas langit demi langit, menembus langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Beres. Selesai. Straight. Sebab memang nak terima perintah solat. Tapi ini menunjukkan bahawa dalam hikmah solat itu sendiri ada terselit rahsia-rahsia untuk kita takzim kepada orang-orang soleh, takzim kepada para nabi. Jadi solat kita ni tak sah kalau kita tidak bagi salam kepada orang-orang soleh. Ya, kita kena bagi salam ke atas orang-orang soleh. Kata sembahyang kita tak sah. Betul tak? Jadi dalam tahiyat tu kita kena baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas orang-orang soleh. Tak ucap salam ke atas orang-orang soleh, ini tak sah solat. Solat rejected by Allah Subhanahu wa ta'ala. If one doesn't recite salam upon the pious person, the pious people, it is a must, compulsory, necessary, wajib, fardu. Ya, memang kita sedang menghadap Allah dalam sembahyang. Tapi dalam sembahyang kita kena perhatikan adab-adab hati kepada orang-orang yang menjadi wasilah untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana wasilah yang paling utama adalah Nabi SAW, wajib bagi salam dulu pada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baik, rahsia berkenaan hal ini saya terangkan dengan lebih terperinci dalam buku saya yang terbaru. Dalam karya saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Karya buku saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Esok baru start cetak. Hari ini saya go through finalization dengan penerbit. Hari ini last final. Esok start cetak, InsyaAllah. Dan pelancaran buku adalah pada 26 Ogos ini, hari Sabtu, pukul 10 pagi di Masjid Seri Sendayan, Negeri Sembilan. Pukul 10 pagi bersempena festival selama 3 hari. Festival bernama Kota Sufi Senusantara yang diadakan sejak bermula hari Jumaat hingga Ahad. Tetapi di pertengahannya pada hari Sabtu pada pukul 10 pagi ada slot khusus, iaitu pelancaran buku Solat Seolah-olah Melihat Allah yang dihadiri oleh tidak kurang daripada 30 orang ulama daripada seluruh Nusantara. Ulama Patani, Baba Rida Udin, Baba Lee Sekeh, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Makassar, ulama Singapura, ulama-ulama daripada Malaysia. Ya. Jadi saya dengan berbesar hati ingin menjemput, mengundang dan mempelawa serta mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadiri majlis terbuka ini untuk muslim dan muslimat. Boleh datang 1 bas, 2 bas, 3 bas, no problem. Masjid dia besar, insya-Allah. Masjid dia besar, boleh muat, insya-Allah. Datanglah beramai-ramai. Dan insya-Allah pada hari tersebut, siapa yang nak dapatkan buku itu secara fizikal ada di bus sekretariat festival. Sebab buku tu akan jadi buku utama yang akan dipegang oleh sekretariat Festival Kota Sufi Senusantara. Jadi anda boleh dapatkan di situ, insya-Allah. (26 Ogos ini
Dah lebih kurang berapa hari lagi? Hari ni dah 14, lagi 12 hari lagi, tak sampai 2 minggu insya-Allah. Baik. Ya, dalam buku itu saya terangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan hal tadi dan kenapa Nabi Ibrahim, kenapa selawat Ibrahimiyah, kenapa hanya nama Nabi Ibrahim disebut. Ia berkaitan rapat dengan perjalanan rohani kita menuju Allah SWT. Ada rahsia yang halus. Kenapa Nabi Ibrahim? Mana Nabi Musa, mana Nabi Isa, mana Nabi Nuh, mana Nabi Adam, bapa kepada manusia. Kenapa Nabi Ibrahim? Apa rahsianya, apa hikmahnya? Juga terperinci di dalam buku tersebut insya-Allah. Dan apa yang dimaksudkan dengan beribadah seolah-olah melihat Allah? Seolah-olah melihat Allah. What does it mean? We always heard from long time ago that we make ibadah as if we see Allah Subhanahu Wa Taala. But what does it mean by as if we see Allah? As if we see Allah. Ya. Jadi disyarahkan, dalam buku ni disyarahkan. Allah kurniakan pembukaan yang banyak kepada saya dalam hasilkan buku ini, menyebabkan saya tak sedar rupanya bila baru-baru ni penerbit bagi saya yang dummy, yang mock-up punya cetakan hampir 1400 muka surat. Jadi ini harganya patutnya 130 hingga 140 ringgit sebab saya guna kualiti yang mahal, berjahit dengan hard cover yang saya import covernya saja daripada UK. Ya. Tapi saya fikir-fikir saya nak ianya mampu milik. Ya. Jadi saya tak jadi jual 130, 140 tapi dengan harga RM99. Cuma saya nak bagi harga yang lebih special orang yang datang pada hari pelancaran. Ya. Jadi bukunya akan setebal lebih kurang 1000, hampir 1400 muka surat. Tapi waktu kalau saya nak buat pengajian nanti saya tak guna semualah. Ada sebahagian yang saya akan the selected one yang saya akan buat syarahan. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya, sebab tu tadi Siti Aisyah kata kamu tak mampu melakukan sebab Rasulullah ni istiqamahnya luar biasa. Kamu tak terdaya. Rasulullah ni lain. Ya. Amalan Rasulullah ni lain macam. Kamu buat apa yang terdaya. Abi qala hadatsana Harun bin Ishaq, hadatsana Abdah daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku dan bersamaku seorang wanita. Baginda bersabda, siapa ni? Aku menjawab, fulanah, tidak tidur malam. Maksudnya tak tidur malam sebab hebat sembahyang tahajudnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu sekalian beramal dengan amalan-amalan yang kamu mampu. Okey, bagus. Maksudnya Rasulullah kata, okey, bagus sembahyang sepanjang malam, tapi amalah yang termampu. Jangan memaksakan diri, nanti bosan. Kamu yang sedih bosan, kamu jemu. Buat yang termampu tapi kamu happy berlakukan, itu istiqamah lebih bagus daripada kamu buat sepanjang malam, nanti tinggalkan setahun, 2 tahun tinggalkan. Ya. Waktu semangat buat sepanjang malam, bangun pukul 12.30 malam, buat sepanjang tahajud, tengok sampai dah subuh. Lepas tu esok rasa semalam tu dah cukup dah. Dia teringat penat semalam tu. Agaknya esok pagi ni dia terlentuk, jadi dah tengiang-ngiang rasa penat. Tak apalah, yang tadi tu cover untuk 5 tahun. Yang tadi tu banyak dah pahala dah. Sepanjang malam lah cover, pahala dia banyak, dapat cover 5 tahun. Rasa kata buat yang termampu tapi istiqamah. Sedikit tapi berterusan, itu lebih baik kata Rasulullah. Untuk amalan sunat begitu ya. Sedikit tapi berterusan. Untuk amalan fardu bukan begitu. Amalan fardu memang kena lakukan istiqamah. Dia tak boleh solat zuhur buat 2 rakaat je tiap-tiap hari. Kenapa? Rasulullah kata sedikit tapi berterusan. Itu yang saya mampu. No.
Sedikit tapi berterusan itu untuk amalan sunat, bukan amalan fardu. Solat subuh dia buat 1 rakaat. Kenapa ngantuk-ngantuk? Saya buat sedikit tapi berterusan. Baik. Tapi kalau orang yang memang jenis pemalas nak sembahyang, memang langsung tak sembahyang, dia baru nak berjinak, biarlah dia dulu. Memang dia buat tu salah, tapi biar dia start warm up kat situ dulu. Sebenarnya subuh 1 rakaat je. Sebab nanti kita paksa buat 2 rakaat, esok dia tak sembahyang dah. Tak apa, 1 rakaat per 1 rakaat. Kita tahu salah, tapi biarlah. Kita pun kena pandai main bijaksana juga. Biar mula-mula. Anak-anak kita masa puasa memanglah yang yuk. Puasa setengah hari memang tak dikira puasa, tapi biarlah belajar-belajar. Belajar-belajarlah. Macam mana puasa ada yang yuk, gitu solat ada yang yuk. Kan nanti kita paksa-paksa dia langsung tinggalkan. Malas lah, I want to be myself, dia kata. Orang muda sekarang dia kata apa? I want to be myself. Saya tak nak ikut orang lain. I want to be myself. Habis lah. I want to be myself. Okey. Demi Allah, Allah tidak akan jemu sehingga kamu sendiri jemu. Yani Allah tak akan bosan untuk nak bagi kamu pahala sampai kamu sendiri yang jemu untuk berhenti buat amalan. Tak, kalau selagi kamu teruskan amalan, Allah akan terus bagi kamu pahala. Jadi buat yang kamu boleh istiqamah, Allah akan terus bagi pahala pada kamu. Allah tak akan jemu dan bosan untuk bagi kamu pahala sampailah kamu sendiri akan jemu. Jadi jangan buat sesuatu yang kamu cepat jemu. Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah amalan yang berterusan dilakukan oleh pemiliknya, iaitu pengamalnya. Berterusan ini walaupun ianya sedikit tapi berterusan. Hadis yang berikutnya, biqala hadatsana Abu Hisham Muhammad bin Yazid Ar-Rifai, hadatsana Ibnu Fudail daripada A'mash daripada Abi Saleh berkata, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah radhiyallahu anha, apakah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kedua-duanya menjawab, suatu amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ini khusus untuk amalan-amalan sunat. Untuk amalan-amalan fardu perlu dilakukan dengan sempurna. Melainkan tadi yang yuk tadi, yang itu special case. Itu yang memang orang memang dah berpuluh-puluh tahun tak sembahyang, tiba baru dia nak berjinak. Dia nak jinak tu dia buat 1 rakaat je subuh. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Biayah dulu. Kita pejam mata dulu. Doa hidayah untuk dia. Moga lepas tu dia bangkit sikit, tambah. Macam orang pakai tudung, mula-mula pakai scarf dulu. Kita jangan terus attack dia. Masih nampak dada lagi tu. Masih dapat jambul UMNO lagi. Biar dulu. Slow. Jangan terus attack. Haram, api neraka, UMNO neraka, UMNO kafir. Jangan. Slow dulu. Rasulullah ni suka tarik orang slow. Rasulullah ni dalam hadis sahih kata, bawa orang gemar pada tu, jangan kasih orang lari. Kamu kena buat sesuatu orang supaya dia berjinak-jinak dengan benda tu, gemar-gemarkan orang, jangan menyebabkan orang benci dan lari. Hadis yang berikutnya, biqala hadatsana Muhammad bin Ismail hadatsana Abdullah bin Salih hadatsani Muawiyah bin Salih daripada Amr bin Qais bahawa beliau mendengar daripada Asim bin Humaid berkata, aku mendengar Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam siwak, kemudian berwuduk dan mendirikan solat. Aku berdiri bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda membuka solatnya dengan bacaan surah Al-Baqarah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melalui ayat rahmat kecuali baginda akan berhenti dan meminta rahmat. Sudahlah Baqarah tu panjang, lepas tu tiba ayat rahmat, berhenti dulu. Allahumma inni as'aluka rahmah, Allahumma arhamna, berhenti dulu, baru sambung balik. Al-Baqarah ni 2 juzuk setengah. Itu baru rakaat pertama. Dan tidak melalui ayat azab kecuali baginda akan berhenti dan memohon perlindungan daripada azab. Lalu baca ayat neraka,
Berhenti dulu, minta perlindungan daripada api neraka, baru sambung balik ayat Quran. Kemudian baginda SAW merukuk dan tetap dalam keadaan rukuk dengan kadar lama berdirinya. Kalau waktu berdiri tadi sejam, rukuk pun dah dekat sejam. Baginda SAW membaca pada rukuknya, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, Maha suci pemilik kekuasaan dan kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda SAW sujud dengan kadar lama rukuknya dan membaca dalam sujudnya, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, Maha suci pemilik kekuasaan dan kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian membaca surah Ali Imran pada rakaat kedua. Kemudian surah lain pada rakaat yang lain. Lepas surah Ali Imran, surah An-Nisa. Lepas tu rakaat berikutnya lepas Al-Fatihah baca surah Al-Ma'idah. Sekarang kita dapat faham kenapa Siti Aisyah kata, kamu nak ikut betul-betul cara Rasulullah, memang kamu tak mampu nanti. Istiqamah Rasulullah luar biasa. Kalau tak percaya, cuba amalkan yang ni dulu. Satu hadis yang ni dulu. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sebab kadang ada orang Rasulullah buat, saya pun boleh buat lah. Ni buat yang ni dulu. Rakaat pertama Al-Baqarah, jumpa ayat rahmat, minta rahmat dulu. Jumpa ayat neraka, minta perlindungan. Lepas tu sambung lagi. Lepas tu rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Ma'idah. Baru kita faham Siti Aisyah kata nanti kamu tak termampu. Sebab ada orang dalam betul, ya ke saya tak mampu? Baik, sampai di situ. InsyaAllah kita akan sambung bab yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraca yang benar. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada siapa yang tak sempat hadir, saya cuba kalau ada stok pada pengajian yang akan datang bulan depan, saya cuba bawa stok ke Masjid Al-Falah. Kalau ada stok. Kalau tak ada stok, maksudnya kita nak kena tunggu cetak dulu, insya-Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.